Assalamualaikum dan salam satu Malaysia. Kali ini saya bawakan tajuk Seni Catatan bagi tingkatan 3. Seni catatan ialah karya yang dihasilkan menggunakan bahan pewarna pada permukaan yang rata seperti kertas, kanvas atau dinding dan berbentuk dua dimensi. Seni catatan berkembang secara berperingkat. Karya seni lukis tempatan mempamerkan kepelbagaian daripada aspek media, teknik dan aliran. Bagi seni kontemporari, pelbagai permukaan boleh digunakan seperti permukaan kayu, plastik ataupun logam. Media dan bahan pewarna yang biasa digunakan ialah cat air, cat minyak, cat poster dan cat akrilik. Bahan pewarna daripada tumbuh-tumbuhan seperti kunyit, pinang, inai dan senduduk juga boleh digunakan. Peralatan seni catatan yang digunakan ialah berus, pemudang, palette, pisau palet dan penyangga lukisan. Baik, antara fungsi seni catatan ialah untuk menceritakan sesuatu peristiwa, menyampaikan sesuatu mesej, meluahkan perasaan seorang artis serta merakamkan gambaran pemikiran melalui imej visual dalam bentuk nyata ataupun abstrak. Antara pelukis seni catatan tempatan ialah Yang Mun Zain, Abdullah Arif dan Muhammad Husin Enas. Baiklah, kita pergi kepada subtopik yang pertama iaitu persepsi seni. Dari segi bahan seni catatan, bahan yang digunakan dalam penghasilan seni catatan ialah cat minyak, gouache, cat tempera, fresco, cat akrilik, cat poster, palette, berus, pisau palet dan juga cat air. Sebagaimana penerangan saya pada awal tadi, ini menunjukkan bahan dan alat yang digunakan di dalam menghasilkan karya seni catatan. Baiklah, jenis media dapat kita lihat pada paparan rajah di sini, di mana media yang pertama ialah cat air yang menggunakan bahan tara air. Alatan yang digunakan ialah berus lembut dan juga berus keras, dan jenis permukaan ialah kertas cat air dan juga kertas cartridge. Teknik yang biasa digunakan dalam catatan cat air ialah teknik basah atas basah, basah atas kering, kering atas kering dan kering atas basah. Ciri-ciri cat air ialah ia bersifat luksinar dan legap apabila teknik sapuan berlapis. Bagi cat poster, juga bahan tara ia ialah air menggunakan alatan berus lembut dan juga berus keras, jenis permukaan kertas cartridge dan teknik sapuan warna adalah tebal atau nipis dan aplikasi teknik warna yang rata. Dan ciri-ciri cat poster ialah legap dan cepat kering. Seterusnya, cat akrilik menggunakan bahan tara air dan juga alatan yang digunakan ialah berus lembut, berus keras dan jenis permukaan ialah kanvas dan kertas cartridge. Teknik yang digunakan bagi menggunakan cat akrilik ialah sapuan warna tebal atau nipis dan aplikasi sama seperti teknik cat poster dan juga cat minyak. Ciri-ciri cat akrilik ialah ia bersifat legap dan cepat kering. Bagi cat minyak, bahan taranya ialah turpentine dan alatan yang digunakan ialah berus lembut, berus keras dan juga pisau palet. Jenis permukaan ialah kanvas, papan lapis dan juga cardboard. Teknik yang digunakan
bagi cat minyak ialah teknik pointillism, glazing, impasto, hard edge, ala prima dan juga scumbling. Ciri-ciri bagi cat minyak ialah bersifat legap, licin, berkilat, kasar dan berjalinan berdasarkan teknik sapuan serta lambat kering. Bagi cat gouache, bahan taranya ialah air, menggunakan berus lembut dan juga keras serta pisau pelet. Jenis permukaan yang sesuai digunakan ialah kertas cartridge dan teknik yang digunakan bagi cat ini ialah sapuan warna tebal atau nipis. Teknik cat air dan cat minyak boleh diaplikasikan dan ciri-cirinya ialah legap dan lambat kering. Baik, seterusnya cat tempera. Bahan tara yang digunakan ialah air. Alatan terdiri daripada berus lembut dan juga berus keras serta pisau pelet. Jenis permukaan yang sesuai dengan cat tempera ialah kanvas, papan lapis dan juga cardboard. Teknik yang biasa digunakan dalam penggunaan cat tempera ialah sapuan warna tebal atau nipis dan teknik cat air serta cat minyak boleh diaplikasikan. Ciri-ciri yang terhasil daripada cat tempera ialah bersifat lusinar, lembut seperti teknik catan menggunakan cat air. Media seterusnya ialah fresco. Bahan taranya ialah kapur plaster dan alatan yang digunakan ialah berus keras. Jenis permukaan ialah dinding dan teknik yang digunakan ialah teknik sapuan warna tebal atau nipis dan ciri-cirinya ialah bersifat legap dan juga cepat kering. Seterusnya kita pergi kepada teknik catan. Jenis-jenis teknik yang boleh diaplikasikan dalam penghasilan karya seni catan ialah yang pertama ialah teknik glazing, di mana ianya menggunakan cat minyak dengan sapuan berus secara bersahaja untuk mewujudkan kesan warna yang licin dan berkilau. Dapat dilihat pada 3 gambar yang dipaparkan di sini, di mana kesan sapuan bersahaja dan berkilau itu dapat dilihat pada gambar yang pertama dan juga yang ketiga. Manakala gambar yang berunsur abstrak ini lebih kita nampak kesan sapuan warna yang licin dan menampakkan kelembutan di situ. Seterusnya teknik impasto. Ia menggunakan warna secara terus dari tiub dengan sapuan pisau palet bagi mewujudkan kesan warna tebal dan legap. Dan dia sebenarnya teknik ini menimbulkan kesan jalinan sentuh. Teknik hard edge menggunakan masking tape untuk memisahkan warna agar karya seni catan kelihatan kemas, tepat dan terpotong-potong. Ala prima menggunakan cat minyak yang diambil terus dari tiub dan disapukan secara spontan. Teknik scrambling menggunakan berus dimulai dengan warna gelap yang ditindan dengan warna cerah secara terkawal untuk menimbulkan kesan lusinan. Teknik pointillism diaplikasikan melalui teknik titik secara berulang-ulang dengan menggunakan hujung berus dalam kedudukan menegak. Seterusnya kita pergi kepada aliran seni catan. Bermula dengan aliran naturalisme, iaitu aliran seni yang menggambarkan sesuatu dalam keadaannya yang sebenar dan semula jadi. Realism
merupakan pergerakan seni lukis Perancis pada tahun 1850 hingga 1875 yang menentang idealisme Akademi Perancis dengan mengemukakan lukisan realistik. Teknik impression iaitu style lukisan cat di Perancis pada tahun 1870-an yang mengutamakan kesan suasana atmosfera. Teknik Cubism, style separa. Bukan teknik ya. Aliran Cubism, style separa abstrak abad ke-20 yang mengutamakan bentuk-bentuk geometri yang bersatah. Surrealism iaitu pergerakan seni di Paris pada tahun 1920-an yang meneroka bahagian minda separa sedar sebagai sumber kreatif. Seterusnya, Expressionism iaitu pergerakan seni lukis pada awal abad ke-20 di Eropah yang menekankan pernyataan emosi. Abstrak Ekspresionisme bermula di Amerika sekitar 1940-an yang dianggap tidak formal namun berciri dinamik dan berteknik bebas. Pop art menggunakan imej bergambar serta aplikasi teknik hard edge dan fotografi. Mari kita lihat pula tokoh karya seni catatan tempatan yang mendapat pembelajaran dari seni barat. Chua Tian Teng dilahirkan pada tahun 1912 di Fujian, China, merupakan perintis kepada penggunaan teknik batik dalam karya seni catatan tempatan. Catatan figuratif dengan identiti budaya masyarakat di Malaysia lazim diketengahkan dalam karya seni. Bagi Khalil Ibrahim yang dilahirkan pada tahun 1934 di Kubang Krian, Kelantan, sering memaparkan aktiviti kehidupan masyarakat melalui catatan figuratif. Sinonim dengan catatan batik walaupun pada awal pembabitannya menggunakan cat air dan juga akrilik. Bagi Sulaiman Issa yang dilahirkan pada tahun 1941 di Johor Bahru, beliau cenderung menampilkan tema kesenian Islam melalui penggunaan media campuran. Idea dan olahan mencerminkan unsur seni Islam yang menjadi identiti dalam penghasilan karya. Din Omar dilahirkan pada tahun 1966 di Bacok, Kelantan, gemar menampilkan tema tradisi masyarakat Melayu melalui aplikasi media campuran. Sinonim dengan subjek kajian terkait budaya, pemakanan dan objek khazanah warisan. Seterusnya, Rohaizat Syari yang dilahirkan pada tahun 1969 di Jitra, Kedah, sering menyerlahkan objek alam pemandangan, tempatan dan juga kemasyarakatan. Basikal tua dan skuter Vespa menjadi inspirasi subjek kajian pilihan beliau. Baik, setelah kita mendengar penerangan serba ringkas di awal slide saya tadi, mari kita uji minda kita berkaitan dengan topik pembelajaran hari ini. Baiklah, soalan yang pertama, siapakah pelukis karya bertajuk Antara Dua Hidangan? Siapakah pelukis karya bertajuk Antara Dua Hidangan? Jawapannya ialah Din Omar. Soalan kedua, apakah nama teknik
berdasarkan gambar foto 1. A. Teknik impasto, B. Teknik percikan, C. Teknik hard edge, D. Teknik scrambling. Tahniah bagi yang berjaya menjawab dengan tepat. Jawapannya ialah C. Teknik hard edge. Soalan ketiga, antara berikut yang manakah merupakan karya Sulaiman Isa? Seusia, A. Seusia, B. Ke arah Tauhid, C. Antara dua hidangan, D. Pantai Timur East Coast 1. Jawapannya ialah Ke arah Tauhid. Ingat ya, karya Sulaiman Isa telah menerapkan unsur-unsur Islam dalam penghasilan karyanya. Soalan yang keempat merujuk kepada pernyataan ini. Karya seni ini mengutamakan bentuk geometri yang bersata. Pernyataan di atas merujuk kepada seni aliran A. Cubism, B. Impressionism, C. Expressionism, D. Abstract Expressionisme. Jawapan yang betul ialah Cubism. Ya, Cubism bentuk geometri. 5. Apakah jenis teknik dalam penghasilan cat minyak? Jawapan anda lebih daripada satu. Di manakah apakah jenis teknik dalam penghasilan cat minyak? Jawapannya ialah teknik glazing dan juga impasto. Soalan kebat. Saya utarakan soalan-soalan di sini dan anda cuba mencari jawapan dengan merujuk video ini dan ataupun merujuk buku teks anda. Jawapan boleh anda dapati di ruangan deskripsi di video saya di YouTube. Pertama, banding bezakan antara teknik scrambling dengan glazing dari aspek aplikasi proses penghasilan dengan menggunakan peta pemikiran yang sesuai. Dua, bincangkan secara lisan tentang karya catan seperti gambar foto 2. Antara peranan Balai Seni Negara adalah mempromosi dan meningkatkan mutu seni visual negara menerusi pelbagai aktiviti. Terjemahkan peranan tersebut disertai contoh aktiviti dengan menggunakan peta pemikiran yang bersesuaian. Sekian topik kita kali ini. Moga penyampaian saya memberi manfaat kepada anda, khususnya untuk anak-anak pelajar sekalian dan juga para guru ketika proses PDPC dijalankan. Jumpa lagi.